Situasi bilik mayat hospital di Gaza semakin teruk. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petugas dan sukarelawan hospital di Gaza kini bertungkus lumus mengendalikan mayat penduduk Palestin yang terbunuh akibat berdilan Israel. Mereka juga berdepan kesukaran untuk merekod dan mengenal pasti identiti mangsa. Selain berada dalam keadaan tidak sempurna, mangsa juga hadir tanpa dokumen pengenalan diri. Seorang petugas di Hospital Nasir, Ahmad Hassan Al-Najjar berkata, kebanyakan petugas kini berdepan tekanan dari sudut psikologi. Ini kerana mereka saban hari menerima mayat bayi dan kanak-kanak yang dengan keadaan menyayat hati. Usaha untuk mengira angka kematian rakyat Palestin kian sukar dengan kebanyakan hospital di seluruh Gaza kini ditutup dan beratus-ratus doktor dan pekerja kesihatan lain terbunuh. Hamas mengulangi kenyataan bahawa Israel telah ditakdirkan gagal untuk memerangi perjuangan kumpulan itu mempertahankan Palestin. Serangan berterusan Zionis maupun operasi ketenteraan secara langsung tidak dapat membebaskan tebusan yang ditahan di Gaza. Jurucakap Brigadier Al-Qassam Abu Hubaidah berkata, pembebasan hanya akan berlaku menerusi proses rundingan. Beliau memberi amaran tembakan Israel boleh menyebabkan kematian lebih banyak tebusan. Hamas turut mengeluarkan video menunjukkan 3 tebusan Israel yang didakwa terbunuh akibat serangan rejim Zionis. Kumpulan pejuang itu telah membebaskan lebih 100 tebusan termasuk 80 rakyat Israel sebagai pertukaran bagi membebaskan 240 wanita dan remaja Palestin yang ditahan Israel. Seramai 20,057 rakyat Palestin terbunuh manakala 53,320 lagi cedera dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober lalu menurut Kementerian Kesihatan Gaza. Kementerian itu berkata beribu-ribu lagi mayat tertimbus di bawah runtuhan. Kira-kira 70% daripada mereka yang terbunuh adalah wanita dan kanak-kanak. Seramai 390 rakyat Palestin terbunuh dan 734 cedera dalam tempoh 2 hari lalu. Angka kematian itu menarik perhatian antarabangsa yang juga menjadi tragedi paling berdarah dalam sejarah 75 tahun negara Palestin. Sekitar 2.2 juta penduduk Gaza diramal menghadapi kebuluran terburuk menjelang Februari ini dan menurut laporan Sistem Pemantauan Kebuluran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, setiap individu di Gaza dijangka berdepan isu keterjaminan makanan yang kronik atau lebih teruk. Ia merupakan tahap paling tinggi pernah diklasifikasikan dalam skala 5 fasa keterjaminan makanan IPC bagi mana-mana kawasan atau negara. Laporan itu memberi amaran bahawa kira-kira 50% penduduk diramalkan berada dalam fasa darurat termasuk kekurangan zat makanan akut yang sangat tinggi dan pertambahan kematian secara mendadak. Selain itu, laporan sama turut meramalkan sekurang-kurangnya 1 daripada 4 isi rumah atau lebih 1/2 juta orang akan menghadapi keadaan terburuk iaitu pada tahap 5. Tentera Israel mendakwa telah menyerang tapak ketenteraan dan infrastruktur milik kumpulan Hizbullah di Lubnan. Serangan udara itu dilancarkan selepas Israel berkata 24 roket dilancarkan dari Lubnan ke arah selatan Israel. Walaupun pertembungan Hizbullah Israel hanya terhad di kawasan sepanjang sempadan, namun rejim Zionis tetap nekat meningkatkan intensiti dan skop serangan terhadap kumpulan berkenaan. Sejak permulaan perang, sekurang-kurangnya 18 orang awam termasuk 4 wartawan dan lebih daripada 110 pejuang Hizbullah telah terbunuh.
Sekatan Malaysia terhadap syarikat perkapalan yang berpengkalan di Israel ZIM tidak akan menjejaskan hubungan Malaysia dengan negara-negara lain. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, keputusan itu sebaliknya menunjukkan pendirian Malaysia jelas dan tetap berhubung sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Kita tidak membenarkan kapal-kapal yang menggunakan bendera Israel berlabuh di pelabuhan Malaysia, dan kita tidak akan benarkan any transshipment negara-negara yang akan membawa barang-barang ke Israel. Itu jelas, dan kita punya pendirian itu tetap. Kita tidak mengatakan kita tidak menghargai hubungan kita dengan negara-negara yang lain, tetapi disebabkan oleh ketetapan pendirian Malaysia berkenaan dengan keadaan di Gaza dan juga di Timur Tengah pada ketika ini. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyempurnakan sesi clock-in sebagai simbolik memulakan tugas sebagai Menteri Luar Negeri di Wisma Putra, Putrajaya. Jelasnya lagi, Wisma Putra akan berfungsi sebagai jambatan antara Malaysia dengan negara-negara luar, terutamanya dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Kira-kira 15 hingga 20 bayi di kem-kem pelarian Syria maut setiap kali musim sejuk, dan keadaan tempat berlindung yang uzur dengan fasiliti terhad menyumbang kepada senario berkenaan. Jadi, apa solusinya? Taufik Salimin yang mengikuti misi kemanusiaan musim sejuk di Syria bersama MyCare dan Pasaraya Econsave ada laporannya. Kira-kira 7 juta pelarian Syria terpaksa tinggal di kemah beralaskan tanah dan berbumbungkan langit. Keadaan semakin buruk setiap kali tiba musim sejuk sehingga ada bayi yang terkorban. Bagi mengelak lebih ramai nyawa hilang, tempat berlindung lebih selamat dan selesa didirikan. Ketika ini, 9,000 rumah sedang dibangunkan di Azaz dan Al-Bab yang terletak di wilayah utara Syria bersempadan dengan Turki. Now we are inshallah in the time of developing another site in terms of converting people from the tents to the housing unit. For sure, the housing unit protect the family from different aspects of the challenges, especially in winter. The winter here in Syria is very difficult when you live in the tent. Projek yang bermula sejak 2015 ini mendapat sokongan penuh Humanitarian Care Malaysia MyCare dan Pasaraya Econsave. Lebih istimewa, 18 daripada keseluruhan unit rumah dibiayai sepenuhnya. Dua syarikat ini hasil sumbangan rakyat Malaysia. Melalui misi-misi yang kita laksanakan, kita melihat sendiri keadaan ribuan, malah mungkin mencecah sejuta lebih yang masih tinggal di kem-kem pelarian. Jadi mereka dalam keadaan yang sangat dhaif, infrastruktur yang sangat tidak sesuai untuk diduduki oleh manusia ataupun lebih lagi orang Islam dengan jangka masa yang panjang, lebih 10 tahun. Bayangkan mereka tinggal di kemah-kemah kem pelarian. Kediaman baharu yang dibangunkan oleh MyCare dan juga Econsave khusus kepada pelarian Syria ini memberi makna cukup besar kepada mereka kerana pada musim sejuk ini mereka berlindung di kemah yang begitu uzur dan begitu teruk keadaannya. Pastinya pembinaan ataupun perumahan baru ini akan menjadikan mereka lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan yang cukup mencabar di bumi Syria ini. Taufik Salimin, Syria RTM. 3 pegawai polis didapati tidak bersalah atas semua tuduhan bunuh seorang lelaki berkulit hitam tidak bersenjata di Tacoma, Amerika Syarikat 2 tahun lalu. Christopher Burbank dan Matthew Collin bebas dari 2 tuduhan dan seorang lagi pegawai Timothy Rankin turut terlepas 1 tuduhan berkait kes bunuh.
Berdasarkan keterangan saksi memberitahu, pegawai polis itu didakwa menumbuk Manuel Ilis 33 tahun selain meletakkan mangsa dalam keadaan tercekik sebelum bertindak menembak Ilis. Menurut pasukan pembelaan, pegawai polis terpaksa bertindak sedemikian berikutan kelakuan ganas mangsa ketika dia ditahan polis sehingga menjadi punca kematian. Bagaimanapun, pendakwaan mendakwa pegawai polis terbabit adalah sebenarnya pengganas kerana Ilis tidak bertindak ganas ketika ditahan pegawai polis. Tesla secara rasmi melancarkan kilang giga di Shanghai sekaligus menjadi kilang kedua syarikat itu di China. Projek itu diumumkan pada April selepas Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, membentangkan rancangan kepada pelabur untuk pertumbuhan pengecas turbo. Kilang yang akan mula dibina pada suku pertama tahun 2024 itu mampu menghasilkan 10,000 unit bateri Megapack Tesla setiap tahun. Pengeluaran pertama bakal bermula pada suku keempat tahun 2024. Pembuat kereta elektrik Amerika Syarikat itu berkata, bateri Pack Mega itu bertujuan untuk menyimpan tenaga dan menstabilkan bekalan untuk grid kuasa dengan setiap unit mampu menyimpan lebih daripada 3 megawatt jam kuasa. Mahkamah Keadilan Eropah memutuskan Badan Induk Bola Sepak Eropah UEFA dan Persekutuan Bola Sepak Persatuan Antarabangsa FIFA melanggar Undang-Undang Kesatuan Eropah EU dengan menghalang pembentukan Liga Super Eropah ESL. Mahkamah Tertinggi EU berkata FIFA dan UEFA menyalahgunakan kedudukan dominan mereka dengan melarang kelab bersaing dalam ESL. Grand Chamber Mahkamah Keadilan membuat keputusan berkenaan berdasarkan artikel perkara 102. Perkara itu menyebabkan pasukan Real Madrid, Barcelona dan Juventus serta 9 kelab utama Eropah yang lain telah menarik diri daripada Liga Super Eropah pada April 2021. Namun langkah untuk membentuk liga tertutup itu tidak berhasil selepas bantahan daripada peminat, kerajaan dan pemain. Ia memaksa Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Inter Milan dan Atletico Madrid menarik diri. Sementara itu, UEFA memilih untuk menekankan bahagian yang berbeza daripada keputusan penghakiman Mahkamah Keadilan Eropah ECJ, menegaskan bahawa keputusan berkenaan tidak bermakna pengesahan atau mengesahkan kejohanan yang berbeza. Liga Perdana Inggeris EPL berkata ia terus menolak konsep Super League Eropah selepas penaja mengumumkan rancangan untuk kejohanan baharu. Reaksi berbeza daripada pengerusi klub Real Madrid, Florentino Perez, mengalu-alukan keputusan ECJ dengan menyatakan bahawa sukan klub Eropah tidak lagi menjadi monopoli. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.